Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Jadi insya-Allah sambung kita manhaj Asy'ariyah. Salisan, yang ketiga. Rakazal الأشعريون كغيرهم من المتكلمين على بحث التوحيد الصفات بمفهوم العام. لذا حدث لدى المتكلمين والأشعرية معهم قصور في بحث المسائل الاعتقادية العملية في كتبهم الاعتقادية، وذلك لأنها لا تتعلق لديهم بعلم الأصول الدين بالأصالة. Para ulama Asy'ariyah telah menancapkan, seperti mana juga mutakallim yang lain, pembahasan mengenai tauhid sifat dengan kefahaman yang umum. Maka dengan sebab ini terjadilah di kalangan mutakallimin dan termasuk Asy'ariyah qusurun fi bahsil masail i'tiqadiyah, kekurangan di dalam pembahasan masalah-masalah i'tiqadiyah al-amaliyah yang berbangsa amali fi kutubihimul i'tiqadiyah, dalam kitab i'tiqad. Wazalika li'ahum la tata'allaqu ladaihim, dan yang demikian itu kerana sesungguhnya perkara tersebut tidak berhubungan di sisi mereka dengan ilmu usuluddin bil asalah secara asalnya. Jadi inilah pengarang kitab ni. Pengarang kitab ni dia komen sikitlah. Dia kata kajian dia melihat dalam kitab-kitab Asy'ariyah ini semuanya pengkajian tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul dan sebagainya. Dia tidak fokus kepada pengkajian Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya di sinilah, kata pengarang kitab ni Asy'ariyah, di sini kekurangan di dalam perbahasan tentang tauhid amali. Memang itu memang manhaj Asy'ariyah, tapi bukanlah bermaksud kita tidak kita tidak sama sekali ataupun kita menolak perbahasan tauhid amali tersebut, sebab kita ada bidang yang khusus. Kita ada bidang yang khusus di dalam membahas tentang tauhid amali, iaitu terutamanya secara zahirnya fiqh dan secara batinnya tasawuf. Di situ praktiknya terutamanya tasawuf lah. Jadi Wahabi ni kadang-kadang kebanyakannya, bahkan hampir semua kot, menolak tasawuf. Jadi di situ tak mungkin dia tak dapat nak seimbangkan kot. Sebab memang makna tauhid itu, kalau ulama-ulama Asy'ariyah mendefinisikan makna tauhid itu sendiri, iaitu ifradul ma'bud bil ibadah. Ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqad di wahdaniyati sifatihi ma'atiqadi wahdaniyati zatihi wa sifatihi wa af'al. Daripada definisi tauhid itu sendiri ada dua. Satu, ifradul ma'bud bil ubudiyah, bil ataupun bil ibadah, mengesakan ataupun mensatukan ataupun menyendirikan ma'bud yang disembah, iaitu Tuhan, bil ibadah dengan perhambaan diri. Itu tauhid dari sudut hamba lah, dari sudut praktikal. Dari sudut hamba, praktikal dia kepada Tuhan dia.
Itu kita bahas dalam fiqh dan kita terutamanya bahas dalam tasawuf. Kemudian sambung lepas tu ma'atiqadi wahdaniyati. Lain buat hal pula lah. Lain internet. Jadi memang itulah manhaj Asy'ariyah ini, dia hanya membahas bahagian yang kedua dalam definisi tauhid tersebut, iaitu ma'atiqadi wahdaniyati zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Itu maknanya ma'bud itu sendiri. Ma'bud itu sendiri dibahas dalam kitab akidah. Kalau tauhid hamba terhadap ma'bud dia, terhadap Tuhan itu, sama ada secara praktikalnya menjalani segala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, itu fiqh lah pembahasan dia. Dan ada pun tauhid dari sudut sifat-sifat hati itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau ada yang menggabungkannya, ada juga kitab-kitab, sebagian kitab yang menggabungkan kedua-dua segi pembahasan tauhid dan tasawuf itu ada juga. Tapi memang Asy'ariyah kebanyakannya, kalau kitab-kitab akidah dia memang membahas tentang ma'bud saja, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan sam'iyat atau ghaibiyat. Memang fokus dia kepada rukun iman. Kemudian untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakannya, itu tasawuf, itu bab tasawuf. Wal wahdaniyah allati rakazal al-asy'ariyun fi taqririha hiya al-wahdaniyatuz zat wa wahdaniyatul fi'l wa wahdaniyatus sifat. Jadi pembahasan tentang wahdaniyah itu, asas-asas yang diletakkan oleh Asy'ariyah itu ialah pembahasan tentang keesaan zat, keesaan sifat dan fi'il, perbuatan. Wa mazhabul asy'ariyyin fi sifat az-zatiyah wa hiya ahammul mabahis usuluddin ladal ghalibiyah al-uzma min firaqil mutakallimin yaqumu ala isbatiha. Ya'nunu bizalika isbatu زيادتها على الذات، أي إثبات الصفات للمعاني وأنها لا هي الذات ولا غيرها. وهذه الصفات عندهم معظم الأشعريين لا تخرج عن هذه الصفات في الغالب: القدرة، علم، هيئة، إرادة، كلام، سمع، بصر. Jadi di sini fokus perbahasan Asy'ariyah itu kepada sifat-sifat Tuhan yang paling utamalah, itu asas dalam usuluddin itu, dalam akidah itu, pembahasan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama, sebab zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tetaplah dibahaskan sedikit mengenai zat, iaitu dalam sifat 20 tu kan dibahas yang pertama sekali sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itu pembahasan tentang zat. Jadi hanya satu saja, iaitu kita kata sifat nafsiyah bagi zat Allah Taala itu dia wujud. Dia wujud, satu saja. Jadi dalam tu kita hanya bagi zat, kita hanya mengisbatkan suatu sifat saja, iaitu sifat wujud. Walaupun wujud itu kan bukanlah sifat secara hakiki, sifat secara khusus, tetapi sifat secara umum. Jadi kita tidak mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikah dia ataupun kunhu dia itu memang tak ada siapa yang tahu. Jadi kita tak membahas lebih daripada itu, iaitu tidak membahas tentang hakikat zat ataupun kunhu zat itu. Sebab apa? Tidak diketahui. Cuma kita mengatakan kita membahas tentang zat biwajhin minal wujuh. Biwajhin minal wujuh, maksudnya daripada wajah-wajah yang ada kaitan dengan, maksudnya dari segi sudut-sudut yang ada kaitan dengan zat. Jadi yang boleh kita isbatkan pada zat Allah hanya satu saja, iaitu sifat nafsiyah dia yang nama kita bahas dalam sifat 20, yang pertama sekali iaitu wujud. So bagi zat kita hanya isbatkan wujud saja. Kita isbatkan wujud. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada sifat salbiyah yang berkaitan dengan zat juga, tetapi dalam bentuk penafian. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah ini
adalah kita membahas tentang zat tapi dalam bentuk penafian. Dan penafian ini pun diambil daripada Al-Quran, iaitu kita menafikan Allah Taala itu dengan sifat qidam. Ulama kita menafikan hudus, disandarkan kepada Allah Taala, maka diisbatkan qidam. Bukanlah isbat di sini berarti dia wujudi, hanya lafaz qidam itu diguna pakai untuk menafikan hudus. Kemudian lafaz baqa dipakai untuk menafikan fana ataupun turu'ul adam. Kemudian lafaz mukhalafah lil hawadis dipakai untuk menafikan mumatsalah, samanya zat Allah Taala dengan hawadis. Kemudian lafaz qiyamu bin nafsi untuk digunakan untuk menafikan Allah tu qiyamu bil ghair, berdiri pada yang lainnya ataupun berada pada selain dia. Kemudian lafaz wahdaniyah digunakan untuk menafikan ta'addud, berbilang-bilangnya Tuhan ataupun Allah Taala dari segi zat, sifat dan af'al dia. Jadi 5 sifat salbiah itu pembahasan mengenai zat tapi dalam bentuk penafian. Tidak ada isbat di sini. Tidak ada isbat. Dalam sifat salbiah tidak ada isbat. Salbiah itu tidak ada isbat, semata-mata penafian. Maka dia adalah amrun yang adami, amrun adami. Walaupun sebahagian mengatakan bahawa amrun i'tibari, tetapi dia amrun, sebab apa? Amrun i'tibari itu adami juga, tetapi ada nisbah kepada sesuatu yang wujud. Tapi di sini nak dikatakan amrun i'tibari itu nak nisbahkan kepada sesuatu yang wujud, tidak ada, sebab semua lafaz qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuh bi nafsi dan wahdaniyah itu bukan amrun wujudi, bukan amrun yang subuti, bahkan dia hanya i'tibar untuk penafian. I'tibar untuk penafian. Jadi bila i'tibar untuk penafian, maka yang dinafikan itu adami, maka yang tinggal hanyalah lafaz sahaja. Sebab tu sifat salbiah itu adami. Sifat salbiah itu adami. Sebab bukanlah kita nak isbatkan qidam, bukan nak isbatkan baqa, bukan nak isbatkan mukhalafah lil hawadis, bukan nak isbatkan qiyamu bi nafsi, bukan nak isbatkan wahdaniyah. Sebenarnya nak menafikan makna dia itu. Qidam nak menafikan adanya ada awaliyah pada kewujudan Allah, iaitu hudus pada kewujudan Allah Taala. Baqa nak menafikan adanya akhir bagi kewujudan Allah Taala. Mukhalafah lil hawadis nak menafikan adanya masalah pada zat Allah Taala. Qiyamu bi nafsi nak menafikan Allah Taala tu qiyam bil ghair ataupun ihtiyaj ila al mahal wal mukhassis. Wahdaniyah itu nak menafikan ta'addud, berbilang-bilang fi zat was sifat wal af'al muttasilan kana au munfasilan. Jadi sifat salbiah itu pembahasan mengenai zat tapi dalam bentuk penafian. Dalam bentuk isbat hanya satu saja, iaitu sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kemudian pembahasan tentang sifat yang bimakna khas, sifat yang bermakna khusus, iaitu al-ma'na al-wujudi al-qa'im bizat, iaitu sifat ma'ani yang 7 saja. Kerana ini adalah asal, segala jenis sifat. Semua sifat, hampir semua sifat kembali kepada 7 sifat ma'ani ini. Ini sifat ma'ani ini sifat zat, sifat yang mana di sini dia sebut dia di sini bukanlah zat dan bukan ghairu zat. Jadi di sini yang agak payah sekali orang nak faham. Dia kata di sini la hiya zat wala ghairiha. Wala ghairuha. Dia bukanlah zat dan dia bukan zat. Maknanya ini sebenarnya satu ungkapan untuk menunjukkan bahawa bukanlah kita, bila kita bahas tentang sifat ma'ani, sesuatu yang zaidun ala zat itu bermakna dia itu zat itu sendiri ataupun dia itu bukan zat. Dia zat pun bukan, bukan zat pun bukan. Macam mana tu? Dia zat pun bukan, bukan zat pun bukan. Sebab kalau dia zat, maka dia bukan sifat. Dan kalau dia terpisah daripada zat, maka dia ada sesuatu benda yang lain, juzuk yang lain pada zat itu, menyebabkan sudah lagi tidak ada wahdaniyah di situ. Di sini bermakna sifat itu bukanlah suatu yang bukan zat, mana dipanggil istilah dia ghairani. Ghairani maknanya dua perkara yang lain. Kalau ghairani, dua perkara yang lain tu dia boleh infikak,
boleh infikak, boleh terpisah. Jadi zat Allah Ta'ala tidak boleh terpisah dengan sifatnya, begitu juga sebaliknya lah. Sifat Allah Ta'ala tidak boleh terpisah dengan zat. Dia sudah menyatu dengan zat. Sudah menyatu dengan zat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebanyakannya dalam Al-Quran menggunakan sifat ma'nawiyah dalam bentuk sifat musyabbahah dan isim fa'il. Sifat musyabbahah bermakna isim fa'il dan juga terus menggunakan sigat atau membentuk kata isim fa'il. Betul Allah Ta'ala qadir ataupun qadir, alim ataupun alim, sami' basir. Sebab bila sifat ma'nawiyah itu dia dah menyatukan antara zat dengan sifat. Bukan berarti zat lain, sifat lain. Sifat tu berada pada zat dan boleh terpisah. Tidak. Jadi sebenarnya zat dan sifat Allah Ta'ala itu satu. Sebab tu dikatakan sifat ma'ani itu dia bukan zat dan bukan ghairu zat. Itu Asy'ariyah. Ya. Ika. Ambil. Bil idafa ila al-qaul bi qidamiha bi syaklil mutlaq. Dan ketujuh-tujuh sifat ma'ani ini adalah sifat yang qadim dan satu, qadim dan satu. Di sini kita muqabil, kita bertentangan dengan Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Jadi sebenarnya sifat ma'ani ini dia ada khilaf lah di kalangan mutakallimin. Jadi kita Asy'ariyah ma'nawiyah, mereka tak menafikan ma'nawiyah kerana yang sabit dalam Al-Quran itu adalah sifat ma'nawiyah. Adapun sifat-sifat seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala sebut lafaz ilmu misalnya kan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Jadi Allah Ta'ala sebut ilmunya. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kudrah. Allah tak sebut dalam bentuk kudrah. Allah Taala sebut bil quwwah. Quwwah itulah yang menjadi makna kudrah. Kemudian yang lain, kalau Allah sebut kalam itu bukanlah bermaksud kalam nafsi. Di situ Allah hatta yasma'a kalam Allah itu kalam lafzi. Kalam lafzi. Ada bunyi potong rumput pula. Sekejap Jadi sifat-sifat ma'ani itu sebenarnya dia merupakan istiqaq daripada mushtaq dia. Istiqaq daripada mushtaq dia maksudnya apabila sesuatu zat itu dia qadir, mestilah dia ada qudrah. Kalau sesuatu zat itu dia alim, mestilah ada ilmu. Kemudian kalau dia ada fa'il seperti berkehendak, menghendaki, dah tentulah dia ada iradah, kehendak. Betul juga kalau dia sami', dia basir, mesti dia ada sifat sama', basar dan seterusnya. Maka dia ambil dari proses istiqaq. Dalam maksud istiqaq tu penciptakan kata lah. Maksudnya bagaimana katakan kalam nafsi berkata kata nafsi ini bukan sifat, duduk di ilmu Allah. Sifat kalam, sifat ma'ani adalah sifat yang sebenar, yang merupakan mabda' bagi takallum, berkata-kata nafsi. Maksudnya mabda' ini bukan takallum nafsi. Saya yakin senang nafsi lah.
Ini ada kaitan dengan Tarik Pada'i ni, tentang sifat kalam. Dia isu dia asalnya lah, asal isu dia, adakah semua sifat ma'ani tersebut adalah mabda', terutamanya kalam, terutamanya sifat kalam. Sebab dalam kitab syarah Musayyarah itu saya baca lah, tak ingat siapa pengarang dia. Jadi dia mengatakan bahawa Imam Dawani ni yang muhakkik, seorang yang muhakkik, dia nama dia bahkan dalam kitab ini pun disebut Imam Dawani ni muhakkik. Cuma dia ada satu pendapat. Jadi di situ pengarang pensyarah kitab Musayyarah itu disebut Imam Dawani ada satu pandangan baru. Maksudnya bid'ah di dalam Asy'ariyah. Maksudnya bukan bid'ah sesat dolalah tu, mungkin khauli tu bukan. Maksudnya abda'al ra'yu, maksudnya dia membuat satu pandangan baru. Pandangan baru yang mudah difahami. Yang mudah difahami supaya kononnya khilaf pada sifat kalam ni dapat diselesaikan lah. Kononnya kalam itu dapat diselesaikan. Dia keluar satu pendapat baru yang mana belum ada sebelum ni, mana Asy'ariyah tak pernah bahas. Keluar pendapat dia kata sifat kalam itu adalah mabda'. Kemudian datang mutaakhirin, kemudian dia hampir jadikan semua sifat itu mabda'. Bahkan Imam Dusuki dalam Hasyiah Dusuki pun disebut semua sifat ma'ani ini mabda'. Jadi masalah kalau sifat itu mabda', apa yang dimaksudkan dengan mabda'? Mabda' zati ke mabda' i'tibari? Kalau mabda' itu mabda' zati, jadi seolah-olah ada sifat, lepas tu sifat itu lain, kemudian fungsi sifat ataupun ta'alluq sifat itu lain. Itu jadi isu besar sebenarnya. Imam Ghazali dalam Iqtisad fil I'tiqad dia bahas ma'ani itu diambil dahulu ataupun sifat ma'nawiyah tu yang diambil dahulu. Maksud dia macam ni. Adakah kerana Allah Ta'ala itu melihat, kita kata dia ada sifat basar? Adakah Allah Ta'ala berkata-kata sebab tu kita kata dia ada sifat kalam? Adakah Allah Ta'ala itu maha berkuasa sebab tu dia ada sifat kudrah? Adakah Allah Ta'ala itu maha mendengar sebab tu dia ada sifat sama'? Adakah Allah itu berkehendak sebab tu dia ada sifat? Atau sebaliknya, sebab dia ada sifat sama' lah dia mendengar, sebab dia ada sifat basar lah dia melihat, sebab dia ada kudrah lah dia berkuasa? Yang mana satu dulu sekarang ni? Itu yang jadi khilaf di kalangan Asy'ariyah sendiri. Kemudian satu lagi kaitan dia, ta'alluq itu sendiri adakah sifat itu sendiri ataupun ta'alluq itu adalah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani, ataupun ta'alluq itu adalah iktibar ataupun idhafah sifat ma'ani. Itu pembahasan mendalam panjang lah saya. Bila ustaz dah tanya ni, saya terpaksa terangkan jugalah. Setakat yang saya baca setakat ni lah yang saya faham lah. Memang pembahasan dia agak rumit. Jadi maknanya kalaulah kita menganggap sifat itu sebagai mabda' yang zati, maknanya dia wujud tersendiri, jadi itu masalah juga sebenarnya. Adakah di situ apabila di mabda' yang asal tu berlaku ta'alluq sudah atau belum? Sudah ada ta'alluq di situ atau belum? Sebab Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri mengatakan ta'alluq sifat itu adalah zat bagi sifat itu. Sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Ta'alluq itu adalah zat sifat itu sendiri. Disebabkan Hasan Asy'ari kata ta'alluq itu adalah zat sifat ma'ani itu sendiri, maka Imam Fakhr Ar-Razi dalam satu qaul dia kata sebenarnya sifat itu sendiri i'tibari. Sifat ma'ani i'tibari. Lepas tu kena kecam, kena hentam dengan Ibn Taimiyah dengan ulama-ulama lain lah tak setuju dengan Imam Fakhr Ar-Razi. Mengatakan bahawa sifat ma'ani itu adalah i'tibari, bukan sifat ma'ani itu pendapat bukan satu. Dia ada dua qaul. Imam Fakhr dalam bab ni dia taraddud. Ada dua qaul dia. Satu qaul dia kata sifat ma'ani itu wujudi, satu qaul dia kata sifat ma'ani itu adalah i'tibari. Pasal apa? Sebab Imam Abul Hasan Asy'ari sini kata ta'alluq itu sendiri adalah sifat itu sendiri. Kudrah itu sendiri ta'alluq, iradah itulah ta'alluq. Itu boleh baca dalam kitab ta'alluq lah. Banyak ulama mengarang kitab tentang ta'alluqat sifat ni, banyak 3-4 kitab ada. Saya ada dua kitab lah tentang ta'alluq ni, khusus bab ta'alluq. Agak susah bab ni. Khilaf lah.
Tak ada kaitan dengan akidah pun. Tak ada kaitan dengan akidah. Hanya perkara yang berkaitan dengan pembahasan akidah saja, tak ada masalah. Tapi dia nak terangkan, maknanya di sini bila dijadikan satu sifat tu sebagai mabda', so ta'aluk dia di mana sekarang ni? Adakah sudah berta'aluk, ta'aluk tu sudah berfungsi atau belum? Lepas tu Ustaz Abdul Rashid kata ta'aluk tu amrun khariji, saya tak setuju. Ta'aluk itu sifat itu sendiri menurut Abu Hasan Asy'ari. Dan ulama' jumhur mengatakan ta'aluk itu idhafi. Tapi ta'aluk bila kita kata tanjizi qadim, bila mana boleh benda tu benda yang khariji, dah tanjizi qadim. Jadi mengatakan kalam itu adalah mabda' itu diambil daripada Imam Dawani, tapi itu satu qaul yang baru dalam Asy'ariyah. Memang satu qaul yang baru dalam Asy'ariyah. Boleh baca kitab Syarah Musayyarah tu, boleh baca. Jadi disebut kalam itu adalah mabda'. Bahkan mutakhirin jadikan semua sifat makna itu mabda'. Tapi kalau dia sekarang sebut mabda' itu, kena faham apa maksud dia sebut mabda' itu. Adakah dia sebut mabda' itu ta'aluk tu sudah berlaku atau belum? Itu masalah. Kalau mabda' lain, ta'aluk lain, kan maksudnya kalau dikatakan sifat kalam itu adalah mabda', mana belum berlaku ta'aluk dalalah, itu tak boleh. Itu tak setuju, itu menyalahi Asy'ariyah lah. Mengatakan bahawa kita nak tahu sekarang ni dia nak guna istilah apa pun, ta'alluq dalalah itu Allah dan tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Lagi satu, saya tengoklah, saya tak pastilah asalnya pada yang lain-lain tu saya tengok daripada saya dengar daripada beberapa yang contohnya Babari Taudin. Jadi dia seolah-olah berkata-kata itu, dia seolah-olah macam dia kata bercakap. Allah berkata-kata tu, dia kata mustahil Allah berkata-kata sepanjang masa. Orang gila je cakap sepanjang masa berkata-kata. Bila Allah nak berkata-kata, Allah berkata-kata. Kalau Allah tak nak berkata-kata, Allah diam. Itu dah masuk kepada Ibn Taymiyah dengan Karamiyah. Itu dibuka jalan pergi kepada Ibn Taymiyah dengan Karamiyah punya, asalnya Karamiyah. Maksud kita berkata-kata itu memiliki sifat kalam, bukan berkata-kata itu bercakap. Allah Ta'ala tu berkata-kata itu, Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari tak beza antara kalam, taklim dan takallum, sama saja. Kita cuma nak kita tak mau, kita menjaga kaedah kita mukhalafah lil hawadis. Sebab tu kita bahagikan kalam itu kepada dua, kalam nafsi dan kalam lafzi. Sebab kalam lafzi itu mustahil dia qadim. Kalam lafzi mustahil qadim. Jadi kalau mustahil qadim berarti dia hadis. Kalau dia hadis, dia tidak boleh qaim bizat, qaim bisifat, tak boleh. Dia mesti qaim bil ghair. Mesti. Sebab tu Mu'tazilah setuju dengan kita dalam masalah kalam itu, kalam lafzi itu kalam yang hawadis, kalam yang baru. Jadi kalau kalam yang baru tak boleh qaim bizat, dia mesti qaim bil ghair. Sebab tu Mu'tazilah kata Allah ciptakan kalam pada pokok, pada hawa dan sebagainya. Begitu juga Maturidi. Aisyah kata, okey, kita setuju, kita memang kalam lafzi itu makhluk, tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad kan, kita al-kalamu wa lafzu al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam lafzi yang munazzal, mestilah hadis yang tertulis di mushaf, yang dibaca oleh qari, itu semuanya hadis. Tetapi kita mengisbatkan kalam nafsi. Walaupun Allah Ta'ala kalam itu kebanyakan kalamnya lafzi, kita ada satu lagi kita kata kalam nafsi, yang itu merupakan sifat kalam. Jadi hubungan dia dua saja, iaitu kalam lafzi itu adalah makna dia, bukan lafaz itu. Dia punya makna bagi kalam lafzi itu adalah dalil bagi makna madlul sebahagian kalam nafsi Allah. Itu dalam Arba'in Fi Suluddin, Imam Fakhruddin Razi bahas panjang dalam bab ni. Dia ada satu khusus tentang bab sifat kalam ni, Imam Fakhruddin Razi. Detail. Maknanya kalam lafzi itu adalah dalil, makna dia adalah dalil bagi makna madlul kalam nafsi Allah. Sebahagian, bukan semua lah, sebahagian. Jadi kita tak bahas pun dah bercakap ke, belum bercakap ke. Ya. Yang penting kita kata Allah ada sifat kalam nafsi, dan sifat itu sifat yang qadim, dan ta'alluq dalalah itu ta'alluq dalalah yang qadim.
Itu saja. Bukan dia mabda, lepas tu dia menyediakan kata-kata, lepas tu baru berkata-kata. Itu wallahu alam lah. Imam Taftazani pun dalam Maqasid pun dia ada sebut juga. Dalam Tahzibul Kalam pun dia ada sebut Syarah Nasafi, seolah-olah menyediakan kata-kata tu, mengatur kata-kata tu. Ada tu mungkin Pak Dai ambil daripada situ ke, wallahu alam, boleh rujuk Imam Taftazani. Jadi sebenarnya sifat kalau Asy'ariyah sahaja dua saja. Kalam nafsi dengan kalam lafzi. Dan kalam nafsi itu bukanlah hadisun nafs pun bukan. Hadisun nafs itu dinafikan oleh Imam Sanusi sini dalam syarah Mubarahin dia. Memang dalam sini pun dinafikan. Jadi kita hanya cukup dua saja, kalam nafsi sebagai sifat ma'ani, dan dia qadim, dan sudah ta'alluq dalalah itu sudah ada di situ, bukan ilmu ta'alluq dia inkishaf, tak ada kaitan. Tapi adalah hubungan, mestilah ada hubungan. Cuma ta'alluq dalalah dengan ta'alluq inkishaf tu memang tak sama. Tetapi apa dalalah itu mestilah berpandukan ilmu itu, takkanlah tak ada hubungan langsung. Nanti Allah Ta'ala bercakap benda apa yang dia tak tahu, mustahil. Cuma kita kata tak boleh, sebab ilmu inkishaf lain kan, kemudian dalalah lain. Contohnya kita boleh bercakap apa benda yang kita tak tahu. Ini kalau kias lah, kita boleh bercakap benda yang kita tak tahu, dan kita boleh bercakap untuk menyalahi apa yang kita tahu. Boleh menyalahi. Jadi tak boleh sama di situ antara kalam dengan ilmu lain. Ta'alluq dalalah tapi mestilah ada hubungan antara, takkanlah dalalah itu tak ada kaitan langsung dengan ilmu pun mustahil juga. Dia mesti ada kaitan ta'alluq dalalah dengan ta'alluq ilmu. Tetapi kita kata kalam nafsi sudah pun berkata-kata, maksudnya sudah pun berlaku ta'alluq dalalah tu secara qadim. Kita bukan kata dia sebagai mabda', kemudian daripada situlah dia mula bercadang untuk mengata-ngata, lepas tu dia mula berkata-kata, lepas tu terhasillah hasil bil masdari apa semua tu. Itu tak tahulah dia punya tarik, sebab tu dipanggil tarik pada'i kan. Saya bukan tak setuju ke atau mengatakan sesat ke, tidak. Saya minta daripada dia orang tolong sediakan rujukan. Kami dah bincang mesyuarat dengan Babeli Sekam, dah 2-3 banyak kali lah kami dah berjumpa, berbincang, mengaji lagi dengan dia, tanya, minta macam mana ulama-ulama Thailand dan pondok-pondok tu dah sediakan, dah siap ke belum. Saya tanya baba-baba lain, sampai sekarang kami tunggu minta sumber perbahasan mengenai sifat kalam terbahagi kepada 4 tu, minta sumber dia. Kami nak tahu sumber, kami nak baca, nak kaji. Ulama Asy'ariyah mana yang katakan macam tu, itu je kami nak. Tapi di sini kami tak menghukumi apa, kami still masih gunakan kalam itu dua, iaitu nafsi dan lafzi saja. Kalau selagi dia orang tak bagi jawapan, bagi keluarkan kitab, dan dia orang pun kata nak jawab kitab Ustaz Din Langgar kan. Jadi sampai sekarang pun tak tahulah, kami tunggu hasil mana jawapan daripada kitab Ustaz Din Langgar. Saya bukanlah bermusuh dengan Ustaz Din Langgar atau bermusuh dengan Tariq Pada'i, tak ada. Saya tak geng mana-mana. Kami asing, kami apa yang Asy'ariyah dalam kitab Asy'ariyah itu yang kami sampaikan. Jadi kalau ada kitab-kitab Asy'ariyah mungkin yang kami tak pernah baca, bukan saya klaim saya pernah baca semua kitab Asy'ariyah. Setakat ni lah bab sifat kalam itu yang saya baca dalam yang saya setakat ni, kitab yang saya ada lah daripada Imam Abu Hasan Asy'ari sampai yang sekarang ni, tak jumpa lagi beberapa pembahasan tentang pembahagian kalam 4 ni. So kalau ada tolong tunjukkan. Tak secara lafzi pun, secara maknawi ke, secara isyaratan ke, ibaratan ke, tolong tunjukkan saja. Sebab apa? Tak nak kita pun apa ni bermusuh dengan siapa-siapa, sama-sama Asy'ariyah kan. Jadi Ustaz Din pun pernah datang bincang dengan kami juga. Jadi kami pun bukan setuju 100% nak menyesatkan Tariq Pada'i, tak ada. Dalam bab sesat menyesat ni saya lepas dirilah. Saya tak ada nak sesatkan siapa-siapa. Jadi kita hanya sampaikan apa yang ada dalam kitab Asy'ariyah, itu saja. Kalau nak Tariq Pada'i, maknanya murid-murid Pada'i dia nak sampaikan guru dia punya Tariq, terpulanglah. Tapi permasalahan yang sekarang terjadi, masalahnya sekarang dah bergaduh kan. Semua orang dah tahu dah terjadi pergaduhan. Dah jadi pergaduhan saling antara pengikut Ustaz Din dengan pengikut Tariq Pada'i, dah mula maki-maki, menyesatkan dan sebagainya. Tak cukup dengan kita bergaduh dengan Wahabi, sama-sama Asy'ariyah pun bergaduh juga, maki-maki. Habislah. So, saya tak campur, saya tak belah Ustaz Din Langgar pun saya tak masuk, belah Tariq Pada'i pun saya tak masuk.
Jadi apa yang disepakati oleh ulama Asy'ariyah itu yang kami ikut. Jadi apa antara Ustaz Din dengan pengikut Tarik Pada'i ni, itu antara mereka lah. Saya tak sokong mana-mana. Saya tak sokong mana-mana. Minta maaf lah, jadi saya bukan, dan saya tak ada apa, tak apa, maksud saya tak sokong dan tak anti. Ustaz Din dan tak sokong dan tak anti dalam urusan ni. Tapi dua-dua kami minta supaya kita buat perbincangan supaya kita selesaikan masalah ni, itu je. Kalau ada sumber, ada sumber rujukan tu, itu yang kami nantikan. Kalau dapat sumber rujukan itu, kita bincang sama-sama. Itu je. Mana apa yang dia di kalam pecah empat, kemudian apa sajalah yang daripada Tarik Pada'i yang kita jarang dengar dalam Asy'ariyah itu, kita bahaskan, keluarkan daripada kitab ulama Asy'ariyah sendiri. Okay, baru kita bahas, baru kita tengok. Tapi kita Asy'ariyah pun kita tahu mutaakhirinnya, kemudian mutaqaddiminnya ataupun yang muktamadnya, ghairu muktamad, muktabar, ghairu muktabar, itu khilaf bainal mazhab, khilaf fil mazhab, itu pun kita ada. Kita perlu bahas dengan bab tu, tapi kita nak tengok sumber dia dulu. Adakah kaul itu kaul yang muktabar atau tidak? Banyak je ulama-ulama, setiap ulama Asy'ariyah tu kan ada kaul dia yang tidak muktabar. Termasuk Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, Imam Abu Bakar Baqilani, Imam Ibnu Furak, Imam Haramain sendiri, Imam Ghazali sendiri, Imam Fakhruddin Razi sendiri, Imam Amidi sendiri, Imam Syarastani sendiri, Imam siapa lagi, Imam Iji lagi. Imam Iji pun ada masalah juga kan dalam sifat kalam, cuma di situ tidak tasrih. Tidak ada tasrih yang mengatakan bahawa dia mengatakan huruf dan lafaz itu qadim. Tidak, dia kata lafaz yang qadim. Jadi Imam Bajuri dengan dalam Hasyiah Syarqawi membantai dia cukup-cukup. Kata Imam Iji mengatakan huruf dan saut, harf dengan saut itu qadim, itu mustahil. Cuma dia kata lazim dari pemahaman Imam Iji, kata lafaz itu qadim, melazim sebab lafaz itu huruf dengan saut. Itu lazim, benda yang tak lazim. Jadi dia tak secara tasrih setakat ni saya baca dalam Mawaqif, baca dalam syarah Adudiyah, Aqidah Adudiyah, tak ada pun dia sebut lafaz dengan suara itu qadim. Huruf dengan suara itu qadim, dia tak sebut, dia tak tasrih pun. Bahkan Imam Taftazani, murid dia pun dalam syarah Aqidah Nasafiyah pun sebut, kata hanya lafaz yang qadim, tetapi lafaz itu bukanlah huruf yang tersusun, bukanlah bersuara, berbunyi, bukan. Maksud Imam Iji lafaz itu maknanya dia kononnya nak mendamaikan antara salaf asariyah dengan yang mengatakan kalam tidak Asy'ariyah lah, kalam tidak bersuara, tidak berhuruf, itu ghairu ma'qul katanya. Kalam yang tidak berhuruf itu ghairu ma'qul. Jadi dia nak mendamaikan, dia kata lafaz juga pun ada juga, maknanya lafaz dan makna qadim pada zat Allah Taala. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari, kita Asy'ariyah kata makna saja yang qadim. Sifat kalam nafsi itu makna yang qadim pada zat Allah Taala, bukan lafaz. Lafaz itu mesti baru, sebab lafaz itu mesti huruf dan suara. Tapi Imam Adud, kata Imam Taftazani, Aduddin Iji kata, guru dia kata, bukannya tak kata tasrih huruf dan suara itu qadim, itu mustahil. Orang yang berakal pun tahu huruf dan suara tak mungkin qadim. Tapi dia kata lafaz itu qadim. Maksudnya bagi dia ada suatu lafaz yang kita tak tahu apa dia, tapi dia qadim. Seolah-olah macam tu. Mana lafaz yang kita ni, yang kita punya lafaz ni bersuara berhuruf ni, itu memang hadis. Tapi ada satu lafaz yang qadim, yang bukan bersuara, bukan berhuruf, bukan tersusun, tidak ada sabik, lahik, awal, akhir, tidak ada. Bukan mutarattib, tidak. Lafaz tak tahu makna dia, tapi lafaz dan makna itu qadim pada zat Allah Ta'ala. Sebab kalam itu tak boleh lari daripada lafaz, kata Imam Iji lah di situ, cuba nak mendamaikan. Ada masalah, tapi masalah dia pun orang tak teliti. Tapi itulah Imam Syarqawi, Imam Bajuri hentam Iji, kata mustahil tertolaknya pandangan Imam Iji itu, sebab dia kata huruf dan suara, tapi sebenarnya bukanlah dia kata secara sarah itu huruf dan suara, dia kata lafaz. Mungkin kelaziman itulah yang difahami, lazimnya kalau lafaz mestilah suara dan huruf. Wallahu alam. Jadi itu wallahu alam, saya tak tahulah. Jadi tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada dahulu, tidak ada kemudian, sebab semua itu hawadis. Semua itu hawadis. Jadi Allah Ta'ala, kita kata makna yang qadim pada zat dia. Kalam nafsi itu makna yang qadim pada zat dia. Jadi
dan sudah pun bertakluk dalalah secara tanjizi qadim. Cuma ada tak tanjizi hadis sifat kalam itu khilaf. Jadi ketika ada isu lagi Nabi Musa bercakap atau tidak, maksudnya Nabi Musa mendengar atau tidak kalam Allah itu saya dah bahas dalam Kifatul Awam. Kita Asy'ariyah mengatakan maksud Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala itu ialah Allah Ta'ala singkapkan hijab, maka dia memahami kalam nafsi Allah. Itu Asy'ariyah yang jumhur. Walaupun Maturidiyah kata ialah mustahil kalam yang didengar itu mustahil, bukan lafaz, bukan suara. Habis Nabi Musa dengar apa? Maka Allah ciptakan bunyi dan suara di hawa, kata Maturidi, sebahagian Maturidi. Mu'tazilah kata cipta di pokok kan. Ada dalil semua tu. Tapi kita kata tak, maksudnya Allah Ta'ala memperdengarkan kalam nafsi dia. Macam mana memperdengarkan kalam nafsi itu bukan urusan kita. Macam mana Allah Ta'ala memperdengarkan kalam nafsi dia, kalam nafsi ni, kalam nafsi itu kepada Nabi Musa, macam mana itu kita tak tahu kaifiat dia. Sebagaimana kita boleh beriman tentang Mi'raj berlaku dalam satu malam, Nabi perjalanan 1000 tahun, 8,000 tahun. Kalau ikutkan perkiraan langit ke-7 turun balik tu lebih kurang 8,000 tahun perjalanan berlaku satu malam. Macam mana kaifiat tu? Manalah kita tahu, kita suruh beriman saja. Sama saja. Kita kata maknanya benda tu Nabi Musa mendengar kalam nafsi Allah. Macam mana? Jangan tanya macam mana, besok nanti kau. Imam Ghazali kata dalam I'tiqad fil I'tisad, dia kata jangan ditanya macam mana, besok nak bagi jawapan orang yang tanya macam mana Nabi Musa mendengar kalam nafsi Allah, macam mana nak jawapan dia, suruh nanti besok dia dengar, dia suruh dia tahu. Imam Ghazali kata dalam I'tiqad fil I'tisad, benda tu soalan yang tak boleh dijawab, soalan yang tidak boleh dijawab. Macam mana ke Nabi Musa mendengar kalam nafsi? Jangan tanya, tak tahu. Kita suruh beriman Nabi Musa taklim dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, selesai. Kita tak disuruh pun kita kena diwajib mengetahui kaifiat bagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah. Kaifiat dia kita wajib tahu ke? Kita hanya wajib isbatkan ayat Quran tu Allah memiliki sifat kalam, dan wa kallamallahu Musa taklima, sebab tu dia khusus dipanggil kalimullah. Sebab dia boleh cakap mubasyaratan dengan Allah Taala. Kaifiat dia wallahu alam. Wal kaifiyah itu ghairu ma'qul. So kita tak perlu bahas bab. Wallahu alam. Makna takallum itu ialah bersifat dengan sifat kalam tu je. Orang duk ingat takallum bukan bercakap. Takallum bukan bercakap. Sebab tu dia nak memahami sifat kalam ni, dia kena faham 3 perkara. Apa makna kalam? Apa makna takallum? Apa makna taklim? Apa makna kalam? Apa makna takallum? Apa makna taklim? Sebab Allah Ta'ala dalam Quran semua sebut taklim. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu masdar dia taklim. Makana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Makana an yukallima. Yukallima taklim juga. Jadi di sini kalam. Kalau kalam kalam, kalau kita baca jurumiyah, al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu kan jadi dipanggil mutakallam bih, perkataan. Itu makna dalam jurumiyah, makna kalam. So ini tak terpakai, mutakallam bih itu tak terpakai. Kalau kita pakaikan pun kita pakai pada kalam lafzi. Kalam lafzi yang tertulis di mushaf, dibaca oleh hafiz, oleh qari dan dihafal oleh hafiz Quran. Itu boleh kita kata mutakallam bih. Jadi mana kalam lafzi yang menjadi dalil bagi madlul kalam. Jadi kalam bermakna takallum. Takallum maksudnya memiliki sifat kalam. Bukan takallum maksudnya bercakap. Kalau orang faham takallum bercakap, kat situ punca kesalahan dia. Takallum bukan bercakap. Takallum memiliki sifat kalam.
So mana ada Allah bercakap dalam diri dia seperti hadis sunnah. Hadis sunnah tu contoh je Imam Sanusi nak bagi tahu kata kalam yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Tu namanya hadis sunnah. Tapi tak boleh lari daripada awal dan akhir. Tidak boleh sabik dan lahik. Ada awaliyah, ada akhiriyah. Ada taratub, ada murakab dan muratib. Itu tidak boleh dinafikan walaupun tidak ada suara, tidak huruf. Itu contoh saja Imam Sanusi bagi untuk merad Mu'tazilah yang mengatakan mustahil kalam tidak ada suara, tidak ada huruf. Bukan mengatakan itu kalam nafsi Allah bercakap dalam diri, tidak. Dalam diri Allah tu, dalam zat Allah Ta'ala itu adalah dalalah. Itu saja. Makna dalalah. Sifat kalam yang dia adalah satu ta'aluk, dia adalah ta'aluk dalalah. Jadi bercakap dalam diri itu tak ada isu, tak ada dalam Asy'ariyah, tak ada sebut Allah bercakap dalam diri itu, tak ada. Dah saya dah cakap dah, saya sudah tengok video dia banyak. Dia tak tahulah dia orang ni konon ke tak pasti. Kami dah panggil Baba Ritaudin, dah panggil 2-3 kali, duduk nak bincang, dia tolak. Dia kata pembahasan ni panjang, dia tak cukup masa. Dia kata tak tahulah macam-macam alasan dia bagi. Kami dah panggil dah nak bincang, bukan apa nak bincang. Jadi dia tak mau. Ustaz Muhadir pun kami panggil nak bincang, tak mau. Semua tak mau. So macam mana nak selesai kan? Macam mana nak selesai? Dah panggil Baba Ritaudin, panggil Ustaz Muhazir, semua tak nak jumpa, tak nak bincang. So macam mana nak selesai? Sampai sekarang kami tunggu. Jadi nak apa ni? Kalau Imam Amidi dalam Ghayatul Maram sama saja, nafsi dengan nafsani tak ada beza. Nafsi dan nafsani tak beza. Taftazani pun nafsani dan nafsi tak ada beza. Boleh baca Maqasid. Tak tahulah daripada mana nafsi lain, nafsani lain. Itu kami tanya sumber mana sumber. Kami tak nak bantai lagi, tapi nak tahu sumber macam mana sumber. Ada sumber, kita bincang. Qaul ni muktamad atau tidak, muktabar atau tidak. Itu je. Yang kita ikut orang. Lepas tu bila orang hentam tu, kita mula mengamuk. Ulama' besar lah dalam Asy'ariyah. A'lamul Asy'ariyah, pendapat dia kalau menyalahi pun ditolak. Imam Haramain ditolak, Imam Ghazali ditolak, Fakhr Razi pun ditolak, Imam Sanusi pun ditolak, semua Imam Bajuri pun ditolak. Kenapa guru kita tak boleh ditolak pendapat dia? Semua ni paling besar lah Asy'ariyah. Mana guru kita tu maknanya Asy'ariyah paling hebat dalam semua Asy'ariyah. Macam tu ke? Salah lah. Biasa je, tak ada siapa mengamuk pun. Ibnu Tilimsani dia kritik Imam Fakhr Razi tu. Ibnu Tilimsani siapa nak tanya? Walaupun ulama besar, walaupun yang Maghribiyah punya kan. Dia kan Asy'ariyah Maghribiyah belah Maliki. Kalau tanya Ibnu Tilimsani seorang pun tak kenal rasanya. Kritik Fakhr Razi tu bagai nak gila. Tapi relax je, tak ada apa pun. Ini mengamuk sana sini. Bila guru dikritik, mengamuk sana sini. Apa punya ilmu ulama' macam ni? Dia tak sebut Syekh Imam saya tak baca setakat ni risalah dia, ada risalah khusus tu saya tak baca lagi, tak jumpa kitab dia. Tapi dia tak pernah sebut lafaz dan huruf. Dia tak sebut suara dan huruf, dan dia tak sebut. Dia kata lafaz. Itu Imam Taftazani sendiri dalam syarah Aqidah Nasafiyah tu dia sebut. Tak pernah sebut yang mustahil qadim itu ialah suara dan huruf. Lafaz ini Imam Adud saja yang kata lafaz itu qadim. Tapi dia tak sebut suara dan huruf qadim, dia sebut lafaz qadim. Lafaz qadim maksudnya bukan lafaz yang bukan macam lafaz kita. Macam contohnya Wahabi katakan yadun laisa ka aidina, lafzun laisa ka alfazina. Macam itulah lebih kurang. Cuma dia nak kata lafaz, tapi dia tak sebut suara, tak sebut huruf. Suara huruf itu mustahil lah. Suara huruf mustahil dia qadim. Lafaz itu dia kata lafaz yang qadim.
Maknanya kita kata makna yang qadim, dia kata lafaz dan makna yang qadim. Itu memang pandangan dia ditolak lah. Membawa orang akan bawa bila lafaz mestilah suara, mestilah. Kalau kalam belum tentu lagi lafaz dan huruf. Kalau kalam belum tentu lagi huruf dan suara. Tapi kalau lafaz dah tentulah suara dan huruf. Tapi dia kata lafaz yang bukan suara, bukan huruf. Lafaz yang bukan suara, yang bukan huruf, yang bukan tersusun. Itu Imam Taftazani sendiri, anak murid dia, yang jelaskan dalam kitab Syarah Aqaid Nasafiyah tu, boleh baca lah. Itulah dia kata macam ni lah, maknanya lafaz yang qadim. Lafaz yang bukan suara, bukan huruf, bukan tersusun. Itu tertolak juga lah. Dia kalau jawarih lain. Kalau jawarih tu jelas, lafaz bukan jawarih. Dia masalahnya kalau jari itu jawarih, jari tangan tu jawarih. Jawarih memang tak boleh lah kita kata macam tu. Jadi lafaz tu tak membawa kepada tajsim. Lafaz tak bawa kepada tajsim. Tapi nak beritahu yang qiyamul hawadis pada zat ini pun sebenarnya khilaf furu' saja. Qiyamul hawadis pada zat ini khilaf furu' saja, bukan asas. Semua kita Asy'ariyah mengatakan, Ahli Sunnah mengatakan tidak boleh qiyamul hawadis pada zat. Tetapi Ibn Taymiyah lah dia claim kata salaf qiyamul hawadis pada zat. Tapi ini pembahasan furu' saja, pembahasan furu'. Sebab zahir ayat Quran menunjukkan boleh qiyamul hawadis pada zat. Jadi lafaz itu bukanlah apa? Lafaz itu bukan jawarih. Tadi bila Imam Adud pun bukan orang sebarangan kan. Jadi bila dia kata lafaz bukan jawarih. Jadi tak ada masalah lafaz itu qadim menurut dia lah. Kalau jari itu tak sama jari, tak boleh. Jari jelas itu jawarih, tangan itu jelas jawarih. Lafaz bukan jawarih. Jadi mengatakan lafaz itu qadim pun masih lagi tak sampai tahap jari dan tangan tu, itu jelas jawarih. Imam Dawani pun bukan muktamad pun. Imam Dawani bukan muktamad. Muhakkik tapi bukan muktamad. Bolehkah kita sifatkan Allah secara tafsir dengan sifat perbuatan yang tidak warid dalam Quran dan Sunnah? Allah merajuk, Allah rindu. Okey. Dia ada dua, satu asma', satu sifat. Satu asma' Allah, satu sifat Allah. Jadi jumhur Asy'ariyah mengatakan tidak boleh. Tidak boleh mengitlakkan asma' dan sifat Allah yang tidak warid. Bahkan yang warid dalam hadis yang dhaif pun tak boleh. Tetapi Imam Abu Bakar Baqilani kata boleh. Nama pun boleh, sifat pun boleh. Alasan dia tidak ada larangan, tidak ada perintah. Imam Abu Bakar Baqilani kata boleh. Itu kan saya dah bahas awal-awal tu dalam muqaddimah Al-Munfarid bil Ijad. Al-Munfarid bil Ijad Imam Syekh Fudali dalam Kifatul Awam sebut kan. Alhamdulillah Al-Munfarid bil Ijad. Jadi Al-Munfarid bil Ijad itu tak ada, tak warid. Tapi dia guna. Jadi Imam Bajuri kata mungkin dia ikut qaul Imam Abu Bakar Baqilani yang membolehkan. Kemudian Imam Ghazali, di sini Imam Ghazali dengan Imam Ibn Arabi kata nama tak boleh, sifat boleh. Imam Ghazali dia tafsir lagi. Dia kata nama tak boleh. Nak mengitlakkan nama, kita nak cipta satu nama bagi pada Allah, kalau tak ada yang warid dalam hadis yang sahih, Quran dan hadis yang sahih, tak boleh. Sifat boleh dengan syarat. Nak mensifatkan Allah Ta'ala dengan yang tidak warid, menurut Imam Ghazali boleh dengan syarat. Dengan syarat tidak memberi waham kepada kekurangan bagi sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah merajuk, Allah rindu itu kalau boleh memberi waham, itu tak boleh lah. Kalau tidak memberi waham tak ada masalah.
Jadi maksudnya tidak memberi waham itu benda yang ihtimal. Mungkin bagi orang ni memberi waham sifat kekurangan, menurut orang lain pula tak ada waham tersebut. Itu terpulanglah. Itu sebab apa Imam Ghazali dia kata boleh mensifati dengan sifat, nama tak boleh sifat, tapi dengan syarat tidak memberi waham akan kekurangan pada zat sifat dan af'al Allah. Lebih baik pegang kepada jumhur lah, dua-dua tak boleh. Atau kita itlakkan lafaz illah bagi Allah, tapi yang kita maksudkan adalah sebab. Dalam percakapan harian, tanpa i'tiqad tak ada masalah. Tanpa i'tiqad tak ada masalah. Bercakap tak apa, dengan i'tiqad saja. Makan bagi kenyang, minum hilang haus kan, tak ada duit matilah aku kan, tolonglah, kalau kau tak tolong aku mati aku. Itu percakapan harian saja, tak ada masalah. Ya, Imam Adud dia beza kan. Yalah, kalau tapi benda tu kan ada kaitan. Kalau kentut apa semua tu bodoh tu tak ada kaitan, tak ada nas. Yalah, ada orang pernah tanya kalau macam tu bolehlah guna tu semua nas. Sekarang ni kita nak benda yang ada kaitan dengan nas. Bila kita Allah sebut kalamullah, maka segala yang berkaitan dengan kalam itu, lafaz, huruf, bunyi, suara dan sebagainya, itu ada kaitan. Kalau itu tak ada kaitan dengan nas, itu memanglah tertolak. Tak boleh kita pakai. Ulama ni dia nak mengeluarkan satu pendapat tu pun dia bukan sesuka hati. Jadi penggunaan lafaz tu, kalimah tu, Allah nisbahkan, Allah kalimatullah, Allah Ta'ala sebut kan kalimatullah dalam Quran. Jadi bila ada nas tu yang jadi masalah. Bila ada nas, dia persisiannya pada benda yang ada nas. Benda yang tak ada nas ni memanglah kita tolak, perkataan kentut ke bodoh ke apa, walaupun dia tidak wujudi sekalipun, dia tak ada kaitan dengan nas. Yang ini kita bahas benda yang ada kaitan dengan nas. Allah sebut tu kalimah dan sebagainya. Memanglah, itulah orang sekarang ni. Kalau kita baca, ialah Imam Bajuri pun, lepas tu saya kata lazim, bukan secara tasrih. Bukan secara tasrih. Beri tangan, beri tangan Umi. Sebab itulah bila masa Syekh Adud sebutkan huruf secara tasrih itu perlu ada bukti lah. Yalah, walaupun memang tertolak pendapat itu. Cuma betul ke Imam Adud sebutlah huruf dan suara itu qadim, disebut ke? Dia sebut lafaz saja, tapi dan dia kata lafaz itu pun bukan lafaz seperti mana lafaz kita. Jadi kena rujuk baliklah. Lepas tu kena cari rujukan lah. Imam Bajri sebut, Imam Syarqawi pun sebut dalam Hasyiah Hudi kan. Tapi sekarang ni betul ke Imam Adud sebut? Dalam Mawaqif dia tak sebut, dalam Risalah Adudiyah, Akidah Adudiyah dia tak sebut. Atau kitab-kitab yang lain kalau ada, kita kena rujuk. Kita kena tasrih, dia sebut huruf dan suara itu kena sebut. Yalah, yang kita bahas ni benda yang ada nas. Benda yang ada termasuk tangan, kaki, wajah itu benda yang ada nas. Dia masalahnya bukan pada nas, masalah dia pada waham. Sebab tu kita melarang mengatakan tak ada tangan apa semua tu, waham dia kepada tajsim. Waham mana dia ada banyak. Allah Ta'ala sebut banyak, dikumpulkan segala nas-nas yang mensabitkan. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani dia sebut 3.
Ibn Hajar sebut tiga. Satu, sifat yang Allah Ta'ala sandarkan kepada dia, yang mana yang tidak memberi waham kepada kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang memberi waham kepada kekurangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau yang memberi waham kepada Allah Ta'ala itu memang wajib takwil. Kemudian ada lafaz yang tak pasti. Dia memberi waham kepada kekurangan ke ataupun tidak. Ini yang masalah yang diperselisihkan masalahnya. Memang khilaf lah. Memang cuma kita Asy'ariyah, kita tak sabitkan semua tu, kita sebut kalam nafsi saja. Cuma ada sampai tahap menolak adud daripada Asy'ariyah tu tak mungkin lah. Semua Asy'ariyah itu ada qaul dia yang syaz, tapi masih Asy'ariyah tu saja. Dia kata macam mana pun mana kita kata dalam bab ni qaul adud menyalahi jumhur. Itu saja. Dalam bab ni qaul Fakhr Razi menyalahi jumhur. Buka pintu nilai. Abang nak kuliah? Kejap. So, Umi. Benarkah terdapat qaul kalam Allah mempunyai huruf dan suara yang qadim menurut Hanabilah ahli sunnah? Nanti kejap Yang berminat dengan sifat kalam ni baca kitab ni. Berminat dengan sifat kalam baca kitab ni. Ini pembahasan tentang kalam sahaja. Al-kalamul ilahiyah bainal khidam wal hudus. Ini seluruh pendapat yang tak tahulah, saya rasa setakat ni tak ada orang bahas sifat kalam sahaja yang paling detail, paling lengkap. Ini dia kitab dia. Baca kitab ni. Keluaran Darul Kutub. Semua penadud ke Dawani ke Ibn Taymiyah, Karamiyah, dalam Abu Ya'la, Al-kalamul ilahiyah bainal khidam wal hudus. Ini mutakhirin lah, dia buat tesis PhD ni. Tapi seluruh qaul tentang sifat kalam dia masuk sini. Saya tak tahulah kalau ada kekurangan lagi tu, saya tak pastilah. Semua sifat kalam punya permasalahan dibahas. Sifat kalam saja. Satu kitab 370 muka surat. Semua Hanabilah yang Mujassimah, Hanabilah yang Salaf, kemudian yang dia bahagi itulah. Jadi macam mana nak buat lah? Nak mengajar kitab ni tak boleh, orang awam ni pening nanti. Lepas PKP raya datanglah kita bahas. Kalamul bainal hudus. Pengarang kitab dia Syekh Isa Rabih Amin Ahmad. Isa Rabih Amin Ahmad. Ini dia punya pengarang dia. Semua sifat kalam dia bahas dalam ni. Daripada Imam sebelum Ibnu Kullab, daripada Ibnu Kullab kepada semua itu. Imam Buti pun Syekh Ramadan Buti Asy'ariyah, tapi bukan semua qaul dia muktamad tu saja. Saya setakat tu saya boleh cakap macam tu lah. Dia tentang bab iradah tu pun dia kata belum ta'yin apa semua tu. Itu pun bukan muktamad pun. Ta'aluk sifat iradah tu belum ta'yin. Macam mana belum ta'yin? Takhsis, ta'yin, tamyiz tu sama aja menurut Asy'ariyah. Ya, ada kaul-kaul dia, biasalah. Sebab tu kita tak kata Syekh Ramadan Buti muktamad. Kita tak kata. Dia Asy'ariyah, tapi biasalah ulama ni bila sampai satu tahap dia dah rasa dia mujtahid. Maknanya dia akan keluarkanlah pendapat dia. Apa yang saya nampak kemungkinan dia kononnya nak memberi penjelasan yang lebih selamat kepada orang awam. Orang awam dengar, oh Allah Ta'ala tak ta'yin, oh lega. Seolah-olah macam tu. Tapi ada bahaya dia memang betul. Maknanya Allah Ta'ala ikut kita.
Maknanya Allah tak tayin, maknanya Allah Ta'ala takyid ikut kita punya takyid. Maknanya Allah setuju kita nak kafir, Allah setuju kita kafir. Lagi teruk, lagi bahaya. Sebenarnya memang ada situ kaul tu tak pakai lah. Memang kita ikut jumhur Asy'ariyah tu saja. Jumhur Asy'ariyah. Ada orang suka ambil kaul-kaul syaz, biasalah kan. Noderus apa semua tu nak ambil kaul, ni ada Ramadan Buti kata macam ni. Itu biasalah, ada orang suka ambil kaul-kaul syaz. Memang dia suka beli barang pun pelik-pelik, bercakap pun pelik-pelik. Itu orang lah. Tapi dalam akidah ni, dalam agama kita kena ambil jumhur. Kita ambil jumhur. Kita boleh sebutlah dalam masalah ini jumhur Asy'ariyah mengatakan tetapi Syekh ni mengatakan kita tak boleh condemn lah Syekh tu, kita tak boleh hentam dia selagi dia khilaf dia tu tak sampai bawa kepada tahap yang kufur atau tahap yang terkeluar dari sunnah. Kita boleh. Imam Fakhr Razi pun dituduh teruk kan Ibn Taimiyah, dia mengatakan sifat itu fi zatihi bersifat imkan. Tapi dinisbahkan kepada zat dia bersifat wajib. Itu kan Ibn Taimiyah ini falsafah, ini terkeluar daripada, bahkan jangankan ahli sunnah, terkeluar daripada Islam tu. Jadi kan Imam Fakhr Razi tu dikritik, biasalah tu. Qaul tak ada masalah, cuma saya tak akan rendahkan mana-mana, cuma saya ambil jumhur saja. Qaul-qaul yang ni tu biasalah tu. Itu memang biasa. Biasalah, setiap ulama ada kaul dia isbat hal. Misalnya Imam Haramain dengan Qadi Abu Bakar Baqlani isbat hal, pun tertolak. Imam Haramain bukan Imam Haramain tu dengan Abu Bakar Baqlani tu alam besar Asy'ariyah, tertolak juga kaul dia. Tu je. Apa lagi Syekh Ramadan Buti, apa lagi Imam Dawani. Kitab terbaik tu membahaskan tentang firak-firak Islamiyah. Kitab-kitab tentang firak Islamiyah, okey, yang pertama dulu kena kukuhkan Asy'ariyah dulu. Pertama kena kukuhkan Asy'ariyah dulu. Kemudian maqalat Islamiyin lah, itu asal. Maqalat Islamiyin itu asal. Imam Abul Hasan Asy'ari, maqalat Islamiyin tu kena baca. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq itu antara. Kemudian Abu Muzaffar As-Firayini, At-Tabsirah fid Din, Abu Muzaffar As-Firayini. At-Tabsirah fid Din, Abu Muzaffar As-Firayini. Bukan Abu Isa, Abu Isa lain. Ini Abu Muzaffar As-Firayini. Kemudian Imam Syarastani, Milal wan Nihal. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata Milal wan Nihal ni yang paling mu'tadil, paling insaf, paling insaf pembahasan dia. Ini Al-Milal wan Nihal Imam Syarastani. Imam Ghazali pun ada, apa tajuk dia saya tak ingat, Al-Firaq, apa entah, ada Firaq juga. Imam Ghazali tapi kecil je, Imam Ghazali ringkas. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi sendirilah, Imam Fakhruddin dalam Matalibul Aliyah, dalam Nihayatul Uqul itu dia bahas, tapi kitab dia berjilid-jilid lah. Matalibul Aliyah tu saya ada 9 jilid tu dia bahas dalam tu. Nihayatul Uqul, Fidratul Usul itu saya cetakkan saya 4 jilid dan tu dibahas juga. Kemudian Imam Amidi Abkarul Afkar pun disebut juga. Imam Amidi dalam Abkarul Afkar dia bahas. Kemudian nak lebih luas lagi termasuk falsafah lagi, syarah Mawaqif Imam Iji, syarah dengan Imam Jurjani, Syed Syarif Jurjani syarah Mawaqif. Kemudian Taftazani lah syarah Maqasid. Tu dia. Faisul Tafarruqah tu Imam Ghazali. Tapi kecil je. Tak panjang. Kemudian ada yang kontemporari, ulama-ulama kontemporari itu saya ada mausu'ah fil firaq, fil milal wal firaq, tak apa lagi tajuk dia. Itu yang kontemporari, 2 jilid. Dua jilid. Baca semualah, ikut tahun lah. Baca ikut tahun. Imam Abu Hasan Asy'ari dulu, kemudian Abu Mansur Maturidi, Abu Muzaffar As-Firayini, kemudian masuk kepada Imam Haramain dalam Syamil pun dia ada cerita juga. Imam Haramain dalam kitab Syamil, tapi kebanyakannya Mu'tazilah. Apa lagi kitab? Yang terbaik itulah Al-Milal wan Nihal. Kata Imam Fakhr Razi yang terbaik itu Al-Milal wan Nihal Syarastani. Paling insaf. Setakat itulah yang saya tahu, wallahu a'lam. Cukup Dah saya pun bukanlah sampai kepada kemuncak dia, tak adalah. Saya pun masih lagi mengajar lagi. Nihatul Iqdam. Imam Syarastani pun ada qaul.
Ada dalam kitab ni sebut juga, dalam kitab ni sebut Imam Syarastani, tapi saya dah cari dalam kitab tak jumpa. tolong apa snapkan ibarat dia tu. Saya baca Nihayatul Iqdam, cari tentang kalimat yang qadim tu, saya cari tak jumpa lah. Tolong kalau jumpa tolong snap kan dekat muka surat mana, bab mana. Saya dah puas saya cari, tak larat nak cari dah. Dalam Nihayatul Iqdam tu cari tak jumpa. Ustaz Nodros. Mana yang baik ambil lah, mana yang tak baik tu tolak tu je. Bagus, tolong tunjukkan saya. Saya punya cetakan Darul Kutub. Nihayatul Iqdam saya Darul Kutub. Tak cari sungguh-sungguh pun, baca je lah tu, letih tak jumpa. Nodros tu saya tak tahulah. Tapi dia ada kecenderungan ke arah tu lah. Mengaku Asy'ariyah tapi mengaku semua orang boleh mengaku lah. Kita disiplin ilmu, kita mengaku Asy'ariyah kan. Saya Asy'ariyah, buka kitab Asy'ariyah baca. Buka ulama-ulama Asy'ariyah baca. Kalau untuk orang awam kita bagi matan-matan yang mudah, ajar akidah. Kalau agak nak tinggi sikit, syarah-syarah dia, kitab-kitab besar. Jadi Syekh Fathul Bari kata ada pendapat ulama terikut falsafah. Memang semua ulama Asy'ariyah falsafah. Falsafah apa masalah pada falsafah? Tak ada masalah falsafah. Memang kami falsafah, Asy'ariyah falsafah. Tak setuju, tak pulang. Tapi dia macam ni kan, saya dah beritahu falsafah ni. Falsafah ni kan ahli falsafah lah. Ulama Islam fokus kepada ulama ni bermula zaman Ma'mun. Kita nak lawan falsafah. Kita nak menghadapi serangan pemikiran falsafah. Step yang pertama, baca dulu kitab falsafah. Kaji maksudnya semua ulama mutakallimin ini dia baca semua kitab falsafah. Dia baca, dia tulis balik. Lepas tu dia ini tak betul. Ini okey. Ini tak betul. Ini okey. Ini betul, ini tak betul. Itu je. Yang mana yang bercanggah dengan akidah Islam, yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ditolak. Itu je. Yalah, macam mana kita kita nak lawan falsafah kalau tak mengkaji falsafah. Dia orang pasal malas nak kaji falsafah, terus saja itu je. Beza dia itu je. Dia orang tak nak baca kitab falsafah. Dan satu sebab susah, tak faham. Nak baca falsafah ni bukan mudah. Falsafah ni itu tak boleh. Itu semua Taimiyah ni semua dah selesai dah. Kita rot Ibn Taimiyah saja, yang lain semua kecundang lah. Ini yang apa dia punya tak hidung dia ni apa ni, tak payah layan lah. Ibn Taimiyah je, Asri Sobri ke Fathul Bari, itu semua tak payah. Kita rot Ibn Taimiyah, selesai semua. Dia orang tu bukan kuasai sangat pun Ibn Taimiyah selesai dah dirot oleh beratus ulama dah. Said Fudah cukup lah. Syekh Said Fudah dah rot dah. Walaupun ada juga dia punya orang pertikaikan juga, itu biasalah. Jadi contohlah saya bagi falsafah punya, ni kaedah falsafah, ijtima' bainal diddain kan, ijtima' bainal naqidain, itu mustahil. Juzu' itu lebih besar daripada kul dia, itu mustahil. Itu contoh. Tahsilul hasil mustahil kan, jam'ul bainal naqidain mustahil, itu falsafah. So oleh kerana itu falsafah, so kita kena setuju, kita tak boleh ikut lah. Kita kena kata jam'u bainal naqidain boleh. Sebab apa? Yang kata mustahil tu adalah falsafah, so kita tak boleh ikut falsafah, kita kena lawan dia. Kita kena kata jam'u bainal naqidain tu boleh. Juzuk lebih besar daripada kul, itu boleh. Sebab apa? Falsafah kata juzuk lebih besar daripada kul, itu mustahil. So kita Islam tak boleh ikut falsafah, kita kena lawan. Juzuk boleh lebih besar daripada kul. Itu gila namanya. Itu gila. Apa yang falsafah tetapkan itu adalah akal manusia sejagat. Yang mana yang kita tolak itu yang menyalahi akidah Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja. Kita tak tolak semua falsafah.
Siapa tolak semua falsafah, tak tahulah, dia bukan manusia lah kot. Dia orang ni satu je, kononnya baca falsafah tu, kaji falsafah tu benda yang buruk, kononnya. Dalil kita dalam Al-Quran kan, Nabi Ibrahim dah sebut kan, haza rabbi, haza akbar. Itu kata-kata dia ke? Itu dia ikut kata-kata kaum dia untuk supaya lepas tu dia kata ana bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu semua. Tapi mula-mula dia sebut dulu Tuhan itu apa ni, bulan itu Tuhan, bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Lepas tu dia lepas diri. Kan? Itu bersitulah mana kita kaji dulu falsafah, lepas tu kita tolak mana yang tak betul. Dia orang tak faham Quran tu je. Al-Quran tu dah contoh, sebaik-baik contoh dah. Manhaj Anbiya itu mengkaji dulu musyrikin punya akidah yang salah. Lepas tu tolak. Itulah mutakalimin buat. Dia orang tak mampu pun. Dia orang tak mampu nak berhadapan dengan falsafah. Tak mampu, bahkan Mu'tazilah pun dia tak mampu, Syiah pun dia tak mampu nak berhadapan. Semuanya panggil Asy'ariyah juga akhirnya. Wallahu alam, dah kesana lah. Okeylah, cukuplah. Kita berhenti dulu. Nanti sambung lagi besok insya-Allah. So mohon maaf lah, saya pun bukan pandai sangat pun. Saya hanya setakat mana yang saya faham, setakat mana yang saya baca, itu sajalah yang saya belajar, saya baca, saya faham, itu yang saya sampaikan. Mungkin tak kena dengan cita rasa tuan-tuan, tu terpulanglah. Ini bab-bab pembahasan tentang ilmu kalam ni, itu bukan akidah pun sebenarnya. Yang penting akidah kita sifat 20 tu, kita tahu dalil ijmali, selesai. Ini untuk orang awam lah. Ini pembahasan tambahan-tambahan saja. Wallahu alam. Setakat itu saja. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, pentadbir kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan bagi taufik atau pahaman sampaikan. Tanggung dengan kafarah rahmah. Subhanallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.